Selamat pagi. Selamat pagi, cikgu. Sila duduk. Cincin sudah makan sarapan pagi tak? Ya, cikgu. Makan apa? Saya tadi makan nasi goreng, cikgu. Nasi goreng. Cincin makan dekat mana? Saya makan dekat kantin. Kantin. Nasi goreng itu sedap karena ada ikan dan juga ayam goreng. Kamu suka makan dan ayam goreng kan? Cikgu Ya. masih ingat. Ya, cikgu. Dan tadi kamu dari mana? Kelas Saya tadi dari kelas pendidikan jasmani. pendidikan jasmani. So, kamu tadi ada pergi bermain badminton apa? Ada bersukan tak? Ya, cikgu. Macam mana? Saya tadi sangat gembira dan juga seronok sebab saya sudah lama tidak main dan saya masih boleh main dengan sangat baik. Apalah, cikgu nampak kamu memang berminat dalam bersukan ini. Ya, cikgu. Dan kamu dulu juga ada bercerita dengan cikgu, kamu suka bermain basketball dan juga badminton. Ya, cikgu. Okay. Dan sebelum bermula dengan sesi, cikgu ingin tanya macam mana dengan suhu bilik ini? Suhu bilik ini sangat nyaman. Macam mana dengan jarak kamu dengan cikgu? Adakah selesa? Sangat selesa, cikgu. Okay. Dan kamu masih ingat tentang koetika kerahasiaan? Ya, tetapi kurang jelas. Okay. Cikgu akan jelaskan untuk awak, iaitu koetika kerahasiaan ini sebenarnya ialah kamu boleh ceritakan apa-apa saja dalam sesi kaunseling dan cikgu akan menjaga kerahasiaan dan cikgu akan tidak akan beritahu sesiapa saja lah. Tetapi sekiranya kerahasiaan ini telah menjejaskan keselamatan anda atau rakan-rakan di sekeliling anda dan terpaksalah kerahasiaan ini terbatas, cikgu ingin beritahu kerahasiaan ini kepada pihak atasan supaya kamu boleh mendapat bantuan yang seterusnya. Baik, cikgu. Dan adakah kamu masih ingat tentang peranan awak sebagai seorang klien? Saya sebagai klien perlulah menjelaskan masalah saya. Ya betul, kamu boleh menjelaskan atau menceritakan apa-apa sajalah dan cikgu akan cuba membantu kamu mendengar dengan teliti dan membantu kamu, membimbing kamu untuk mengatasi masalah yang kamu hadapi dan untuk mencapai maklumat kaunseling. Baik, cikgu. Dan sebelum bermula, cikgu ingin membuat refleksi lah, iaitu sesi yang depan cikgu ada bagi beberapa kerja rumah kan, Ya, cikgu. iaitu untuk mengatasi masalah tentang akademik, masalah tentang kamu bimbang terhadap masalah keluarga dan juga pengurusan masa kan. Ya, cikgu. Macam mana dengan kerja rumah tersebut? Boleh Jensin ceritakan? Kebelakangan ini saya sudah ada planning untuk membuat jadwal waktu untuk seharian, tetapi saya rasa sangat sibuk, so tidak sempat untuk buat. Kan sekarang agak dekat dengan ujian, so saya rasa tidak tepat membuatnya. Ya, cikgu pun tahu, iaitu 3 minggu lagi peperiksaan nak sampai sudah kan? Ya, cikgu. So, kamu sibuk dengan kerja rumah dan buat ulang kaji kan? Ya, cikgu. So, tidak sempat untuk membuat kerja rumah ini. Ya, cikgu. Cikgu, saya juga merasa jadwal waktu ini kurang penting lah. Boleh Cincin ceritakan kenapa Cincin rasa jadual waktu ini kurang penting? Adakah dia tidak membantu dalam pengurusan masa atau kamu tidak nampak manfaatnya? Saya rasa sebab kan setiap hari kami akan mengalami banyak perubahan, dan saya rasa jadwal ini susah nak beradaptasi dengan situasi seharian kami. So maksudnya jadual waktu ini tidak dapat membantu kamu, macam dia kurang sesuai lah kerana kamu rasa setiap hari mungkin ada aktiviti yang berbeza dan dia agak tidak dapat mencapai. Mungkin hari ini mungkin kamu tulis masa ini kamu nak ulang kaji, Ya, tapi mungkin kamu ada aktiviti yang lain. Cukup faham lah. Okay. Dan kenapa kamu rasa dia kurang penting? Adakah dia
kurang bawa manfaat? Saya merasa pernah cikgu sebab saya juga kena guna masa itu untuk membuat jadwal, so saya rasa masa itu lebih baik saya untuk membuat ulang kaji. Oh, kamu rasa masa untuk buat jadwal itu tersebut lebih baik untuk kamu buat ulang kaji? Ya cikgu. Tapi Chen Xing pernah fikir tentang masa ulang kaji Chen Xing macam kurang tetap. Ya cikgu. So Chen Xing juga tahu Chen Xing menghadapi masalah, yaitu masalah dalam mengulang kaji mungkin kurang tetap kan. Dan Chen Xing ada menghadapi masalah tentang tidur secara lewat kan. Ya cikgu. Ya, Chen Xing menghadapi masalah tidur kurang lewat atau dan ada masalah lain ke? Untuk hubungan bapa saya semalam papa saya sudah mencari satu pekerjaan, tetapi pekerjaan itu agak kurang gaji dia lah. So saya walaupun kurang tapi masih boleh tampung untuk ekonomi keluarga saya lah. So saya rasa ini sudah membaik pulih. Maksudnya masalah sesi depan ini yaitu masalah tentang keluarga Chen Xing, dan sekarang sudah mengatasi lah. Ya cikgu. Dan macam mana dengan cikgu yang tadi ceritakan, yaitu macam mana dengan membuat jadual waktu ini, mungkin kamu tidak membuat jadual waktu kan. Ya cikgu. Macam mana kecuali dalam menyebabkan Chen Xing tidak ada masa yang tetap untuk mengulang kaji, mungkin menyebabkan yang tadi sudah bincangkan, yaitu mungkin kamu menghadapi masalah lewat tidur kan. Ya cikgu. Ada masalah sampingan kan? Saya rasa kalau bagi masa untuk berhibur masih tak cukup, sebab saya sentiasa tidak boleh berdiam untuk membuat ulang kaji. Maksudnya mungkin kamu tidak dapat diam di sana untuk mengulang kaji, dan mungkin kamu duduk sekejap, kamu pergi melakukan sesuatu yang kamu suka. Ya cikgu. So mungkin menyebabkan ulang kaji tersebut kurang efisien lah. Ya. Macam mana dengan yang sesi yang depan kami sudah bincangkan, yaitu belajar dalam kumpulan tersebut. Bagi perkara itu saya rasa setakat ini kami hanya membuat secara atas talian, sebab rakan saya pun kena membuat ulang kaji sendiri. So saya tidak banyak untuk pergi mengganggu mereka untuk membuat ulang kaji. Nampaknya kamu hanya melakukan macam pembelajaran atas talian ini secara kelompok lah, tidak bersemuka. Ya. Okay. Kenapa? Boleh Chen Xing ceritakan secara mendalam lagi kenapa perkara ini berlaku? Kerana tidak cukup masa atau apa-apa? Saya rasa lah sebab kan ibu bapa saya sudah ada bekerja, so saya kena gunakan Grab untuk pergi ke perpustakaan untuk membawa ulang kaji. So saya ingin mengurangkan dari segi cost Grab itu, so saya guna talian saja. Tetapi masalahnya ialah kalau saya gunakan talian, saya tidak dapat fokus dalam tempoh yang sangat panjang. Nampaklah, yaitu kamu tidak mau membebankan ibu bapa lagi dari kos, dan kamu memilih cara untuk menggunakan pembelajaran atas talian inilah. Tapi kamu perasaan kamu tidak dapat menumpukan perhatian secara dalam tempoh masa yang panjang. Dan adakah Chen Xing pernah berfikir, yaitu rumah Chen Xing Taman Indah kan? Ya cikgu. Sebenarnya dekat dengan perpustakaan. Macam mana yaitu rakan-rakan lain kumpul di rumah kamu dan sama-sama pergi perpustakaan?
cadangan yang baik, cikgu. Cikgu rasa lah nasihat yang tadi cikgu bagi ini, Censing boleh berfikirlah. Cikgu rasa ini merupakan cara yang bagus lah. Dan bagi yang tadi Censing cakap jaga waktu ini Censing rasa tidak berguna. Ya. Dan kerana mungkin Censing rasa aktiviti yang setiap hari memang berbeza kan. So jaga waktu ini mungkin kurang efektif. Ya, cikgu. Boleh Censing ceritakan jadual waktu yang Censing buat? Boleh ceritakan macam Isnin sampai Jumaat apa-apa, Ahad sampai Sabtu apa? Untuk Isnin sampai Jumaat, saya akan menghabiskan masa dari 7 pagi sehingga 2 petang di sekolah. Selepas sekolah, saya akan balik ke rumah pada pukul 12.30. Pukul 2.30. Pada pukul 2.30 saya akan coba untuk tidur selama 30 minit dan sampai pukul 3. Pada pukul 3 saya akan coba membuat kerja sekolah dan coba untuk mengulang kaji sehingga pukul 5. Pada pukul 5 saya akan bermain bersama abang saya bola kerja atau badminton. Bermain selama 1 jam, yaitu pukul 6. Saya akan coba untuk membantu ibu bapa saya untuk meringankan beban mereka melalui membuat kerja rumah. Dan sehingga 9 malam saya akan coba ulang kaji sekali lagi apa yang saya belajar hari ini sehingga pukul 10 malam. Pukul 10 malam saya akan pergi ke tidur. Pagi hari Sabtu dan hari Ahad pula saya akan menghabiskan masa. Saya akan mempunyai masa lapang yang lebih banyak kan sebab datang sekolah. So saya plan lah untuk main 2 jam dan selebihnya saya akan membuat ulang kaji atau membantu ibu bapa. Cikgu nampaklah sebenarnya kamu ada pemikiran macam mana melaksanakan atau membuat jadual waktu tersebut, tapi kamu belum hasilkan dia kan? Ya, cikgu. Kerana mungkin kamu rasa setiap hari mempunyai aktiviti yang berbeza. Boleh kamu jelaskan tentang aktiviti berbeza ini? Kami katakan guru saya akan mengadakan tuition untuk membantu kami dari segi dalam pelajaran. Selain itu, guru kami juga kadang-kadang akan mengadakan kelas online pada waktu malam. So saya akan habis masa saya akan kurang untuk membantu bapak untuk membuat kerja rumah. Sebenarnya masa tuition ini biasanya ada di petang, biasanya ada di malam kan? Ya, cukup. Sebenarnya dia ialah secara macam cikgu akan beritahu dulu kan? Ya, cukup. Cikgu rasalah sebenarnya bukan jadual waktu ini tidak berguna, tapi kamu nak mengatur dia mengikut kesesuaian. Kerana jadual waktu ini ialah ditetapkan mengikut kesesuaian bagi seseorang kan. So maksudnya seperti yang tadi Censing ceritakan, iaitu mungkin kurang bersesuaian, tapi kamu nak mempunyai macam perancangan awal seperti yang tadi Censing beritahu, iaitu mungkin kadang-kala cikgu bagi tuition secara masa yang tidak tetapkan tapi kamu dulu sudah tahu. So kamu mungkin minggu lepas sudah tahu, kamu boleh catatkan dan mungkin kamu boleh membuat pengaturan jadual waktu tersebut supaya dia mengikut kesesuaian. So maksudnya seperti yang tadi bincangkan, mungkin kadang-kala dia akan ada jadual ada tuition semasa secara atas talian malam kan? Ya, cikgu. So mungkin malam tersebut kamu boleh tukar masa ulang kaji tersebut menjadi tuition.
kerana tuition tersebut juga sebagai sesuatu ulang kaji kan. Ya cikgu. So cikgu rasa lah ini merupakan cadangan cikgu macam mana dengan pendapat Chen Xin, macam mana dengan cara yang bersesuaian dengan Chen Xin ini. Saya bersetuju dengan pandangan cikgu sebab kan kalau kami ada tuition juga ialah sejenis ulang kaji sebab cikgu akan mengimbas kembali kepada kami dalam cara yang lebih teliti dan relevan untuk topik yang kita belajar hari ini. Dan tadi Chen Xin ceritakan tentang cara tu ini tidak berguna, dan sekarang macam mana dengan pemikiran Chen Xin lagi? Pemikiran saya sudah berubah cikgu. Saya rasa bukan jadual itu tidak berguna, tetapi cara saya untuk menguruskan masalah itu salah. Ya, cikgu nampaklah Chen Xin sudah sedar sekarang, iaitu jaga waktu itu sebenarnya adalah membantu kamu dalam pengurusan masa. Kamu perlu macam dia untuk mendisiplinkan kamu, tapi kamu boleh mengubah dia mengikut kesesuaian seperti yang tadi dirancangkan. Mungkin sekarang kamu tahu minggu depan cikgu adakan tuition, so kamu boleh sekarang buat macam penyesuaian bagi jarak waktu tersebut supaya dia dapat sentiasa menyesuaikan masa dari semasa ke semasa. Dan bagi jarak waktu ini sebenarnya dia membawa manfaat lah. Dia bukan sahaja dapat mendisiplinkan kamu dan juga dapat membantu kamu dalam pengurusan masa, dan dia juga membawa banyak kesan-kesan yang baik lah. Cikgu. Dan bagi yang tadi Chen Xin ceritakan, iaitu Chen Xin mudah macam belajar tidak dapat kerap duduk di sana. Kamu tidak dapat duduk diam di sana kan? Ya cikgu. Boleh cikgu tahu sebab? Saya rasa terdapat banyak gangguan lah. Sebab saya mudah kan taman saya banyak taman indah yang saya tinggal banyak orang, so kadang-kadang saya akan melihat ke langit luar lah, so saya mudah tidak berbuat. Selain itu saya juga kadang-kadang ibu bapa saya juga akan menyuruh saya untuk membuat kerja rumah seperti mengumpulkan baju sebab nak hujan, dan juga ada orang yang suruh saya bantu untuk menolong mereka. Tadi cikgu dengarlah masalah Chen Xin adalah tentang tidak dapat duduk diam kerana mungkin kamu belajar dalam satu tempoh, lepas tu kamu akan pergi lihat langit untuk menyenangkan pemikiran kan. Ya cikgu. Dan mungkin ibu bapa juga akan panggil kamu untuk membantu mereka dalam menyiapkan kerja rumah. Ya cikgu. Dan sebagainya lah, faktor-faktor sampingan menyebabkan Chen Xin tidak dapat menumpukan perhatian. Dan macam mana dengan pendapat Chen Xin untuk dalam mengatasi masalah ini? Kami mengatasi masalah tentang tidak dapat menumpukan perhatian dalam tempoh yang panjang ini. Saya tak ada idea cikgu. Dapat cikgu boleh bagi kamu satu nasihat, iaitu kerana sesi yang sebelum ini Chen Xin ada ceritakan, iaitu Chen Xin merupakan gaya pembelajaran kinestetik kan. Ya cikgu. Sebenarnya orang gaya pembelajaran kinestetik ini memang tidak dapat duduk diam untuk melakukan sesuatu benda secara dalam tempoh masa yang panjang. Ini merupakan yang normal, cikgu pun macam ini. Dan cara cikgu lah ialah cikgu mungkin melalui jadual waktu tersebut cikgu akan tulis, mungkin cikgu mengulang kaji mata pelajaran 25 minit, dan lepas tu mungkin cikgu akan pergi melakukan sesuatu yang cikgu suka secara 5 minit. Lepas 5 minit tersebut cikgu akan baliklah mengulang kaji lagi 25 minit. Macam tu lah, berulang alik. Macam mana dengan pendapat Chen Xin? Saya boleh cuba cara cikgu sebab saya rasa
ini dapat mengimbangkan antara hiburan dengan pembelajaran. Ya, ini sebenarnya mempunyai cara pembelajaran yang betul lah. Dan kerana kamu lepas hiburan, kamu akan lebih berminat untuk dalam belajar. Ya, cikgu. Dan seperti yang tadi Chen Xing cakap lagi, iaitu mungkin kamu belajar sekejap, ibu bapa akan panggil Chen Xing untuk pergi membantu macam mana dengan pendapat Chen Xing untuk mengatasi masalah ini. Saya akan cuba untuk memberitahu mereka kalau saya tidak dapat untuk memisahkan diri dari proses menggunakan G. Ya, betul. Dan cikgu percayalah ibu bapa Chen Xing akan tahulah, iaitu Chen Xing sekarang memang menumpukan perhatian dalam mengulang kaji, dan mereka juga akan faham lah, cikgu percaya. Dan sebenarnya Chen Xing juga boleh macam kamu boleh memberitahu mereka lepas kamu mengulang kaji mata pelajaran, kamu boleh bantu mereka sekiranya mereka memerlukan bantuan lagi. Paham, cikgu. Dan tadi Chen Xing ada bincangkan tentang iaitu sekiranya aktiviti yang berbeza ini, kalau kamu guna jadual waktu ini mungkin tidak ada masa untuk membantu ibu bapa dalam membuat kerja. Macam mana dengan pendapat Chen Xing terhadap perkara ini? Saya tak ada, cikgu. Macam mana dengan abang kamu? Abang kamu biasa juga mengulang kaji mata pelajaran kan? Ya. Tapi abang kamu ada bantu ibu bapa membuat kerja rumah kan? Ya, cikgu. Macam mana abang kamu mengatur masa untuk membantu ibu kamu membuat kerja rumah? Dia akan cuba untuk, kalau dia mengampu lah, dia akan membawa buku dia dan sambil mengampu sambil membaca. Ini juga merupakan salah satu gaya pembelajaran kinestetik, dan mungkin kamu juga boleh belajar melalui cara ini. Mungkin juga sesuai untuk kamu belajar dan sambil membuat kerja. Dia macam sambil menyelam minum air lah. Dia membawa manfaat dari segi dua pihak. Paham, cikgu. Dan sekiranya lah aktiviti macam yang tadi kamu cakap, mungkin masa tu kamu atur untuk buat kerja rumah, atau kamu atur untuk bantu ibu menyiapkan kerja rumah, tapi mungkin ada tuition, tapi kamu boleh macam memberitahu ibu bapa terlebih dahulu lah. Kamu boleh cakap pada minggu depan, macam contohnya minggu depan hari Isnin ada kelas tuition pada pukul 6 sampai 7 malam, dan masa itu mungkin kamu buat jadual waktu, kamu tulis akan bantu ibu bapa membuat kerja rumah, tapi kamu boleh beritahu ibu bapa lah. Cikgu rasa lah mereka memang akan faham terhadap kamu. Dan lepas tuition, sekiranya kamu ada masalah lagi atau kamu bersemangat lagi, kamu boleh tolong ibu bapa membuat kerja rumah lagi lah. Dia macam atau masa saja untuk macam kesesuaian. Baik, cikgu. Macam mana dengan masalah-masalah yang lain dalam pengurusan masa ini? Boleh Chen Xing ceritakan? Ada, cikgu. Ada. So dalam masalah pengurusan masa ini sudah kamu selesai lah dalam perbincangan kami, dan sekarang cikgu ingin membantu kamu dalam membuat jadual waktu ini, kerana kamu menghadapi masalah membuat jadual waktu kan. Ya, cikgu. Tapi minggu exam dia agak sampai sudah 3 minggu yang akan datang lagi, tapi mungkin masalah pengurusan dan sebagainya menyebabkan kemajuan dalam mengulang kaji ini terjejas akibat pengurusan masa ini. Dan sebelum ini, dalam sesi yang lepas, cikgu ada berbincang dengan kamu tentang banyak cara kan? Ya, cikgu. Bolehkah Chen Xing memilih satu cara yang paling sesuai dengan Chen Xing?
saya akan coba untuk Cikgu ulang untuk kamu lah, yaitu sesi sebelum ini sebenarnya kami sudah bincang terhadap membuat checklist, buat jadual waktu, belajar dalam kumpulan dan sebagainya. Dan kamu juga ingin membuat latihan yang ekstra. Lepas balik sekolah, kamu ingin mengulang kaji apa yang telah diajar oleh cikgu di kelas dan sebagainya. Dan macam mana kamu laksanakan mereka? Adakah kamu ingin pilih satu cara atau kamu ingin gabungkan semua? Saya rasa saya akan pilih belajar secara kumpulan karena saya dapat berkongsi kekuatan saya dan juga berkongsi kekuatan saya kepada rakan saya dan juga menceritakan kelemahan saya kepada rakan saya. Itu mereka juga boleh menggunakan kekuatan mereka untuk membantu dalam kelemahan saya. Yaitu Chensing ingin memilih yaitu belajar dalam kumpulan. Ya, cikgu. Boleh cikgu tanya, sekiranya seperti masalah yang tadi berlaku, yaitu kamu terpaksa belajar di atas talian, tapi Chensing mungkin tidak dapat menumpukan perhatian secara lama. Macam mana Chensing untuk mengatasi masalah ini? Saya akan guna cara yang tadi cikgu cakap, yaitu belajar 25 minit dan juga rehat 5 minit. So Chensing ingin guna teknik yang tadi cikgu kongsikan kepada Chensing tersebut lah. Ya, cikgu. Dan macam mana dengan pengurusan masa, kerana cikgu nampaklah kebanyakan masalah Chensing sebenarnya adalah pengurusan masa. Dan cikgu rasalah pengurusan masa ini lebih mementing untuk membantu Chensing dalam meningkatkan prestasi dalam pembelajaran. So, adakah Chensing berfikir tentang jadual waktu ini bersama belajar dengan kumpulan ini atau checklist ini? Mereka boleh gabung bersama untuk membantu Chensing, lebih memudahkan Chensing mengatur masa dan sebagainya. Boleh, cikgu. Saya rasa saya boleh buat checklist untuk buat checklist dalam satu masa. Saya akan mengiakan tugasan dalam checklist itu untuk bagi 1 jam. Saya akan memasukkannya untuk masa itu ke dalam jadual waktu saya. So, cikgu nampaklah Chensing juga berminat dalam menggabungkan strategi, dan cikgu ada satu cadangan yang sangat baik. Cikgu rasalah Chensing boleh dengar. Lepas tu Chensing boleh beritahu tentang pendapat Chensing kepada cikgu. Iaitu cikgu rasalah sebenarnya paling penting ialah sekiranya ialah cikgu akan hasilkan satu jadual waktu dulu. Cikgu akan hasilkan jadual waktu. Cikgu akan mengatur masa, iaitu yang tadi Chensing ceritakan. Chensing ingin membantu ibu buat kerja rumah, belajar dalam kelompok, mengulang kaji dan sebagainya. Dan Chensing boleh catatlah dalam jadual waktu tersebut. Mungkin Chensing boleh tulis 25 minit ini untuk belajar. Lepas 25 minit ini Chensing akan pergi buat sesuatu yang Chensing suka. Mungkin melukis, mungkin lihat langit dan sebagainya lah. Dan Chensing juga boleh mengatur masa untuk belajar dalam kumpulan ini ke dalam jadual waktu tersebut, untuk memudahkan Chensing supaya mempunyai masa yang sama lah. Dan dalam sesi yang lepas ini, cikgu ada berbincang tentang menggunakan aplikasi, iaitu kamu boleh berbincang dengan kawan-kawan, iaitu kamu boleh nampak jadual waktu kamu terlebih dahulu. Kamu nampak masa lapan kamu ialah bila kamu boleh tulis dan send masa tersebut dalam grup, dan minta rakan-rakan juga send masa lapan mereka dalam grup. Dan kamu boleh lihatlah adakah masa yang bersesuaian, dan
kamu boleh letak mereka dalam jadual waktu tersebut untuk memudahkan kamu belajar dalam kumpulan secara bersemuka atau atas talian. Dalam atas talian ini, seperti Chen-Xin yang tadi sudah ceritakan, yaitu Chen-Xin juga boleh mengambil gambar cara pembelajaran kamu, mungkin 25 mini untuk mengulang kaji bersama. Lepas 5 mini, mungkin kamu orang boleh bersama-sama ceritakan sesuatu yang menarik di sekolah atau sebagainya sebagai hiburan lah. Dan ini juga boleh membantu Chen-Xin dalam pengurusan masa. Sebenarnya hiburan dengan pembelajaran dia gabung, dia boleh menjadi proses pembelajaran lebih efektif seperti yang tadi Chen-Xin ceritakan. Macam mana dengan pendapat Chen-Xin? Saya setuju dengan pendapat kamu, cikgu. Boleh Chen-Xin ceritakan macam mana cara Chen-Xin untuk dalam melaksanakan cara ini? Kamu boleh tidak perlu ikut semata-mata dengan cara cikgu. Kamu boleh ceritakan tentang cara kamu lah. Saya rasa saya cukup pendapat cukup panas kerana kan cikgu ada cakap saya boleh bincangkan masa depan dengan rekan saya, so saya boleh berundingan dengan mereka supaya dapat mencari masa depan yang sama untuk keluar bersama ulang kaji supaya saya tidak mudah hilang fokus. Aku nampaklah kamu juga mendapat satu cara pembelajaran yang bersesuaian dengan diri sendiri, dan cikgu haraplah melalui perbincangan ini dapat membantu Chen-Xin untuk mempunyai prestasi yang lebih baik dalam akademik, dan untuk membantu Chen-Xin lebih baik dalam pengurusan jadual waktu ini atau checklist atau sebagainya. Cikgu inginlah membuat satu waktu untuk menyemak prestasi Chen-Xin, iaitu boleh cikgu tahu Chen-Xin mahu guna beberapa panjang masa untuk menghasilkan jadual waktu ini. Sebenarnya jadual waktu ini lepas hasilkan kamu boleh jimat lebih banyak masa, kerana kamu ikut jadual waktu ini kamu akan dapat perasaan, iaitu kamu akan lebih memanfaatkan masa. Kamu tidak akan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mungkin kamu dalam hiburan kamu akan guna lebih banyak masa sekiranya tidak mengikut jadual waktu. Tapi kamu ada satu jadual waktu yang teratur, kamu akan lebih berdikari, akan mengawal diri sendiri untuk mengikut jadual waktu tersebut, dan mungkin kamu akan ada lebih banyak masa untuk mengulang kaji seperti yang kamu beratur dalam jadual waktu tersebut. Saya boleh mengingatkan waktu ini dalam masa 1 minggu kerana saya ingin melihat bagaimana rutin harian saya untuk berjalan. Macam mana Chen-Xin menggunakan jadual waktu ini? Macam kamu mengikuti dia beberapa panjang masa, dan kamu menyemak tentang macam mana efisiensi jadual waktu ini terhadap Chen-Xin. Saya akan tengok kalau dalam seminggu ini saya akan cuba untuk mengikut jadual ini untuk menjalankan kehidupan seharian saya. Kalau tidak sesuai, saya akan cuba untuk menggantikannya dengan aktiviti yang lain. Boleh Chen-Xin ceritakan tentang aktiviti yang lain ini? Seperti memanjangkan masa hiburan atau memanjangkan masa untuk membantu ibu bapa. So maksudnya Chen-Xin ingin melalui seminggu ini untuk menghasilkan jadual waktu, dan juga menggunakan seminggu ini untuk macam melaksanakan dia, dan nampaknya macam mana kesesuaian, dan kamu mengubah
supaya dia dapat mencapai kehendak kamu. Betul kan? Ya, cikgu. Dan macam mana dengan harapan terhadap jadual waktu ini? Kamu harap dia boleh dapat apa manfaat kecuali dalam segi mencapai pembelajaran yang bermakna, iaitu mengulang kaji secara bermakna. Saya rasa ini dapat membantu saya dalam mendisiplinkan diri supaya dapat menjadi orang yang tidak mudah hilang fokus dan juga orang yang tidak dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur asing. So, seperti yang tadi Chen Xin ceritakan, Chen Xin mungkin akan sebab masalah-masalah persekitaran dan sebagainya menyebabkan Chen Xin hilang fokus. Dan Chen Xin juga berharap melalui jadual waktu ini, Chen Xin boleh menemani sikap iaitu lebih berdikari, lebih fokus semasa membuat sesuatu dan sebagainya. Dan macam mana dengan peraturan dalam membuat jadual waktu ini, sekiranya kamu tidak dapat mencapai sesuatu yang tidak dirancangkan, macam mana dengan tindakan yang kamu akan lakukan? Saya akan melaksanakan hukuman kalau saya tidak dapat mengikut kepada jadual itu. Contohnya saya akan memendekkan untuk masa untuk hiburan. So cikgu nampaklah Chen Xin juga dapat mencari satu cara supaya Chen Xin dapat mengikut peraturan yang ditetapkan, iaitu Chen Xin ingin melakukan hukuman, iaitu sekiranya Chen Xin tidak dapat mencapai sesuatu yang telah ditetapkan, kamu akan melaksanakan pemotongan masa dalam hiburan. Dan macam mana dengan sekiranya Chen Xin berjaya untuk mencapai jadual waktu tersebut, kamu dapat mengikut dia dengan baik. Macam mana dengan ganjaran? Saya tidak ada, cikgu. Kamu kurang idea dalam mendapat ganjaran sekiranya dapat mengikut jadual waktu tersebut? Ya, cikgu. Cikgu rasalah sekiranya kamu dapat mencapai jadual waktu ini, kamu boleh mengikut dengan sangat baik. Lepas cikgu perasaan, lepas cikgu menyemak prestasi kamu, cikgu mungkin akan bagi kamu segi ganjaran seperti dari segi sokongan, atau dari segi pujian, dari segi benda-benda hadiah kecil lah, mungkin cikgu akan beri kamu. Dan macam mana dengan kamu sendiri, terhadap kamu sendiri? Saya merasa idea cikgu sangat benar, cikgu. Macam mana kamu memberi ganjaran kepada diri sendiri? Saya akan cuba memanjangkan masa hiburan pada hujung minggu. Boleh, ini idea yang sangat bagus, iaitu kamu tidak memanjangkan masa Isnin sampai Jumaat kerana takut menyebabkan kesibukan atau ketidaksesuaian berlaku kan? Ya, cikgu. Dan kamu bijak, iaitu memanjangkan Sabtu atau Ahad kerana kamu mempunyai masa yang lebih longgar kan? Cikgu nampaklah kamu memang sudah tahu, iaitu dari segi pengurusan masa yang bijak. Dan sepanjang sesi, cikgu juga nampak terhadap perkembangan kamu dalam pengurusan masa, iaitu dari segi dululah mungkin kamu tiada idea untuk merancang atau mengurus masa. Kamu juga tidak tahu kenapa pembelajaran masalah ini berlaku. Tapi sepanjang sesi, cikgu nampaklah kamu sudah tahu tentang masalah diri sendiri, sudah tahu cara macam mana menyelesaikan dan sebagainya. Dan boleh cikgu tanya tentang ada apa-apa masalah lagi, atau ada apa-apa masalah yang cikgu boleh bantu kamu dari segi menghasilkan jadual waktu ini?
Tidak cikgu. Dan sebelum tamat dengan sesi hari ini, cikgu ingin membuat satu refleksi lah, atau membuat satu rumusan terhadap sesi kaunseling pada hari ini. Cikgu akan merumus bersama kamu, boleh tak? Boleh cikgu. Iaitu sebelum bermula dengan sesi, cikgu dengar kamu berjaya dalam mengatasi masalah keluarga dan juga berjaya mengatasi masalah-masalah dari sesi yang depan ini. Dan kamu sekarang ialah menghadapi masalah tentang akademik, iaitu kamu kurang dapat memberi tumpuan dan kurang dapat berfokus dalam masa yang panjang. Dan lepas perbincangan kami, macam mana dengan pendapat Chen Xing untuk mengatasi masalah ini? Saya rasa saya sudah semakin boleh memfokuskan diri kalau saya guna gaya pembelajaran kinestetik yang disebut oleh cikgu. Macam mana dengan pengaturan masa untuk membantu kamu dalam mengatasi masalah kurang tumpuan ini? Saya akan juga cuba untuk membuat suatu jadwal waktu yang sistematik yang disebut oleh guru. Iaitu kamu ingin macam yang tadi bincangkan, mengulang kaji 25 minit, lepas tu hiburan 5 minit kan? Ya cikgu. Okay, cikgu nampaklah kamu masih ingat dan cikgu pun sangat gembira lah, iaitu atas kamu, cikgu nampaklah kamu juga berfikir banyak untuk mengatasi masalah ini. Dan seterusnya dalam pengurusan masa, macam mana dengan pendapat Chen Xing? Saya akan cuba untuk saya akan memberi saya sendiri sedikit masa untuk membuat sedikit refleksi dan juga perancangan supaya saya dapat menghasilkan satu jadwal waktu yang sempurna. So, kamu ingin menghasilkan sesuatu jadual waktu yang sempurna untuk bantu kamu dalam pengurusan masa ini. Ya cikgu. Cikgu juga ingin tanya tentang Chen Xing, iaitu macam mana Chen Xing menyemak perkembangan Chen Xing dalam mengurang kaji ini. Saya akan membuat satu checklist supaya saya akan membuat satu checklist dalam bentuk kertas, so saya dapat memberikan tip kepada dia lah, kalau saya dapat mengingatkan dia dan pangkah untuk aktiviti yang saya tidak boleh siap. Maksudnya kamu untuk dalam mengulang kaji ini, kamu juga menggunakan teknik checklist kan, Ya cikgu. untuk menyemak prestasi sendiri, untuk mendapatkan tentang adakah cara ini berkesan untuk Chen Xing atau tidak. Dan yang tadi bincangkan tentang pengurusan masa ini, dan Chen Xing juga akan juga boleh menggunakan checklist inilah supaya untuk mendapati macam mana keberkesanan dia terhadap Chen Xing. Dan boleh Chen Xing membuat satu rumusan kecil untuk sesi ini. Saya merasa saya sudah menjadi lebih berdisiplin dan lebih peminat dalam segi akademik, dan juga saya tidak akan menjadi anak yang benar-benar bertanggung jawab supaya tidak mengecewakan ibu bapak saya. So, Chen Xing juga nampak tentang perkembangan diri sendiri lah. Ya Cikgu pun sangat gembira terhadap perkembangan Chen Xing ini. Dan sesi hari ini sudah tamat, dan cikgu sangat gembira lah kerana sepanjang sesi ini cikgu ada nampak perkembangan Chen Xing, dan cikgu ingin memberi pujian lah, iaitu kamu sangat bagus, dan harap kamu boleh teruskan usaha dan berkembang lagi sedaya upaya untuk mencapai perkembangan yang minimal. Dan terima kasih kerana sudi ingin datang ke sesi kaunseling pada hari ini. Terima kasih Chen Xing. Terima kasih cikgu.